Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pengenalan maqasid. Okey, maqasid daripada sudut bahasa ialah jamak kepada perkataan maksud dan juga manakala syariah pula berasal daripada perkataan syarak. Okey, secara umumnya ia juga diterangkan oleh ulama usul fiqh, ianya merupakan makna dan juga tujuan yang dikehendaki oleh syarak. Dan kedua adalah ia juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam mengukur dan juga mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan juga menolak perkara keburukan. Dan yang ketiga ialah ia juga berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menjadi asas bagi memastikan perkara ini berada di dalam kerangka syariat yang telah ditetapkan oleh syarak. Seterusnya, kita masuk kepada Imam Syatibi dan juga Ibnu Ashur. Okey, menurut Imam Syatibi, disyariatkan tanggungjawab menjaga diri, dan yang kedua melarangan menjatuhkan diri ke arah kebinasaan dan mengenakan hukuman qisas terhadap si pembunuh. Dan yang keempat, Imam Syatibi ini juga mentarifkan daruriyat. Dan menurut Ibnu Ashur, ia menggunakan 6 dimensi pengukuran, dan teori maqasid Ibnu Ashur ditetapkan sebagai secara pengembangan lah. Dan yang ketiga, teori maqasid Ibnu Ashur ini diidentifikasikan 19 dimensi maqasid, iaitu terdiri pada 5 prinsip maqasid universal, iaitu klasik, dan juga 9 maqasid umum, dan lainnya adalah 5 maqasid khusus. Jadi dekat sini Ibnu Ashur mempunyai 19 dimensi tentang maqasid. Dari segi konsep menjaga agama, dari perspektif perundangan pula ialah yang pertama, kepimpinan di dalam Islam ni adalah satu perkara yang daruri. Ini di mana dalam Islam ni kepimpinan ni dilihat sebagai tanggungjawab yang besar dan amanah yang harus dipikul dengan adil dan bertanggungjawab. Pemimpin ni juga dia diharapkan untuk memimpin dengan adil, bijaksana dan kecekapan dalam memenuhi keperluan dan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin ni juga dia kena berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dan menjunjung tinggi menjunjung akhlak yang tinggi. Bagi konsep yang kedua, iaitu peranan kerajaan adalah memelihara maqasid demi kepentingan rakyat. Kerajaan ni dia mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan dan melaksanakan undang-undang dan dasar yang mematuhi prinsip maqasid syariah ni. Ini termasuk dalam bidang macam undang-undang, ekonomi, sosial dan politik. Undang-undang ni dan dasar yang dilaksanakan mestilah menggalakkan keadilan, kebajikan dan keselamatan awam. Untuk poin yang ketiga, iaitu tindakan seseorang pemerintah terhadap rakyatnya hendaklah berdasarkan sesuatu maslahat tu. Kerajaan ni dia boleh mengambil langkah untuk meningkatkan akses dan kualiti pendidikan untuk semua rakyat dia. Ini boleh dilakukan dengan membina lebih banyak sekolah, menyediakan beasiswa ataupun subsidi pendidikan kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan, dan ia meningkatkan taraf dan kurikulum terhadap pendidikan seseorang tu. Di dalam Al-Quran juga ada yang mengatakan kita ni sebagai seorang umat Islam haruslah menjaga agama kita dengan baik. Seperti surah Al-Imran ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya agama di sisi Allah tu adalah agama Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, kerana kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah tu, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Kat sini kita boleh lihat betapa penting agama ni dekat sisi Allah. So kita sebagai umat Islam, kita haruslah menjaga agama kita sendiri dengan baik, sebab kita ni perlulah sangat-sangat bersyukur sebab kita ni dah dilahirkan sebagai seorang Islam.
So kita ni perlulah ada rasa tanggungjawab untuk menjaga agama kita sendiri. Okey. Macam contoh surah lain juga, selain daripada itu, kita boleh tengok juga dalam surah Al-Imran ayat 85 yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi. So kat sini kita dah bertahulah kalau kita ni kalau kita menyembah selain daripada Allah, so kita tak dapat apa-apa. Cuma yang kita dapat hanyalah rugi. Kalau macam contoh, kita ni seorang orang macam budak ke, walaupun kita ni berbuat baik kepada orang lain ke, tapi tak dapat apa-apa sebab dia menyembah selain daripada Allah. So kat sini kita sebagai umat Islam juga kita tahu yang hanya Allah sahaja yang kita boleh sembah, bukannya benda lain. Seterusnya adalah maslahah dalam menjaga agama. Maslahah dalam menjaga agama ni kita dapat bahagian kepada 3 kategori. Yang pertama adalah daruriyat, hajiat dengan tahsiniyat. Apa beza antara ketiga-tiga ni? Okey, perbezaan dia adalah yang pertama adalah daruriyat. Daruriyat ni adalah dia maslahah dalam keperluan asasi, memenuhi sesuatu keperluan asasi. Maksudnya dekat sini, keperluan asas kepada kehidupan manusia yang merangkumi di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya kalau kita abaikan benda ni, kita tinggalkan benda ni, hidup kita akan pincang, kita akan hidup kucak-kacir dan sebagainya. Okey, apa contoh daruriyat? Daruriyat, contoh dia yang pertama adalah solat. Contoh senang kita nak ambil contoh daruriyat dalam masalah menjaga agama ni adalah dengan solat. Maksudnya kalau kita tak jaga solat, hidup kita akan kucak-kacir. Seterusnya, yang kedua adalah hajiat. Okey, hajiat ni adalah perlu. Okey, masalah hajiat ni dia perkara yang diperlukan. Sebab apa? Sebab dia memberi keselesaan kepada kehidupan kita dan mengelakkan daripada kesempitan. Okey. Kalau kita dapat jelaskan lagi, maksudnya kat sini dengan ketiadaannya tidaklah membawa kepada kepincangan kehidupan. Contohnya dekat sini, apa yang dapat saya bagi contoh adalah contoh seperti kita solat jamak dengan kasar. Maksudnya kat sini perlulah untuk kita himpunkan, dan tiada pun alasan untuk kita tak tunaikan solat bagi orang musafir, sebab Allah telah berikan rukhsah kepada kita untuk menunaikan solat. Yang ketiga adalah tahsiniyat. Okey, tahsiniyat ataupun kamalat ni dia adalah sesuatu maslahah yang termasuk di dalam perkara-perkara yang menyempurnakan seseorang hidup, menyempurnakan hidup seseorang manusia. Contohnya seperti akhlak yang baik, menjauhi kekotoran dan sikap yang buruk, dan melakukan amalan sunnah di dalam beribadat. Maksudnya kat sini tahsiniyat ni salah satu perkara yang mencantikkan lagi kita punya kehidupan kita. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebabnya contoh orang yang berilmu dengan beradab, mestilah orang akan pandang tinggi lagi pada orang yang beradab. Dan dalam agama Islam kita sendiri pun telah terapkan adab tu adalah perkara nombor 1 yang paling kita kena pandang. Maksudnya yang paling kita utamakan lah. Okey, dalam isu menjaga agama kita pada masa kini, apa isu yang saya nampak adalah yang pertama, umat Islam pada masa kini, pada masa zaman sekarang ni lebih kepada hiburan. Maksudnya dia tidak mempeduli ataupun mengambil tahu tentang solat, tentang puasa, zakat. Ramai yang meninggalkan solat. Kalau kita tengok, kebanyakan mereka pada masa kini adalah mereka yang orang kata sering tinggalkan solat, padahal mereka tahu benda tu adalah benda yang wajib. Okay, mereka sering meninggalkan puasa, tak bayar zakat dan sebagainya. Dan apa isu yang saya nampak yang trending hari tu adalah mengenai orang kata kira macam tu dia tak faham agama, tapi dia bercakap mengenai agama.
Seterusnya kita masuk kepada badan yang berperanan dalam memelihara agama. Peruntukan undang-undang berkaitan pemeliharaan agama Islam ini mempunyai 6. Yang pertama perkara 3, yang kedua perkara 8 dan yang ketiga perkara 11 dan yang keempat perkara 12 dan yang kelima perkara 121 1A dan juga perkara 161 1A. Badan yang berperanan dalam menjaga agama ini adalah yang pertama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM seperti mana kita tahu. Dan yang kedua adalah Majlis Agama Islam di Malaysia iaitu Majlis Agama Islam Melaka, Majlis Agama Islam Pahang, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Mereka ini sangat penting dalam menjaga menjaga agama. Dan yang ketiga adalah Jabatan Agama Islam di Malaysia. Dan yang keempat adalah institusi fatwa di Malaysia. Jadi majlis-majlis agama dan juga jabatan-jabatan agama Islam ini mereka sangat berperanan penting dalam memelihara agama Islam itu sendiri. Bagi peranan kerajaan dalam memastikan kesucian agama Islam ini terpelihara adalah yang pertama, kerajaan boleh memainkan peranan penting dalam memastikan undang-undang syariah ini dia mematuhi prinsip agama Islam yang diterapkan secara adil dan konsisten. Ia melibatkan pembentukan dan penguatkuasaan undang-undang berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, kerajaan ni dia boleh mempromosikan pendidikan agama Islam yang berkualiti dengan menyediakan kurikulum yang baik, melatih guru dalam bidang agama dan menyokong institusi pendidikan Islam yang memenuhi standard pendidikan yang berkaitan. So kat sini agama Islam ni kita boleh tahulah yang dia akan sentiasa terjaga dengan baik sebab kerajaan memainkan peranan dengan betul. Yang ketiga, kerajaan boleh memainkan peranan dalam mengukuhkan ekonomi dan kebajikan masyarakat Islam dengan menyediakan akses kepada pekerjaan yang adil, pendidikan yang baik, perumahan yang mencukupi dan perkhidmatan sosial yang mencukupi. Ini akan membantu masyarakat Islam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang terakhir iaitu kerajaan ni mesti aktiflah dalam penentangan radikalisasi dan ekstremis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. So apa yang setiap orang Islam tahulah, mesti tahu. Kita mestilah menjaga nama baik agama Islam. Sebab Islam ini tak susah pun untuk kita jaga. Sebab Islam ni adalah satu agama yang mana dia boleh menyenangkan umat Islam. Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat simpulkan adalah syariat Islam ni didatang dalam satu bentuk perundangan yang adil, lengkap dan juga dia menyeluruh, merangkumi semua aspek yang bersangkut paut dengan kehidupan. Maksudnya syariat Islam yang bercirikan Rabbani ni mestinya akan dapat menegakkan keadilan dalam kehidupan seharian kita. Di samping dia mengimbangi seluruh keperluan dan kepentingan manusia. Maksudnya kepatuhan dia, ketaatan syariat Islam ni tentu membawa kebaikan kepada manusia, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat.